Wabi, bagaimana Wabi melihat anak-anak muda daripada Kelantan, Terengganu, Kedah yang mereka bermastautin dan mencari rezeki di Lebah Kelang, di negeri Selangor khususnya. Bila mereka tiba pilihan raya, mereka balik ke negeri masing-masing dan mereka ini terpesona dengan satu image yang kononnya apa yang kita buat ni adalah Islam dan insya-Allah kalau kita berjuang untuk Islam segala-galanya boleh pahala. Itu saja yang dibawa, tetapi banyak lagi aspek kenegaraan yang menjanjikan pahala yang lebih banyak dari segi muamalat dan sebagainya tidak dapat mereka jual kerana mereka tak kompeten. Tapi mereka hanya menjual satu aspek iaitu dari sudut spirituality saja. Jadi pesan YB lah kepada anak muda yang berada di Lembah Kelang yang akan balik mengundi nanti, apa yang patut mereka lakukan sebenarnya sebagai seorang Islam yang bertanggungjawab? Adakah mereka terpaksa menipu diri sendiri dan mengajak orang lain hanya untuk menjustifikasikan Islam itu sebagai asas untuk mengundi PN? Bagaimana? Ya, bila kita bercakap soal berkaitan dengan Islam ni, dia Islam ni pada saya bukan usrah, bukan ceramah, bukan pakai kopiah, berjanggut, pakai jubah. Itu Islam. Bukanlah kita anti orang pakai jubah, pakai kopiah, berjanggut. Tidak. Tetapi kita nak sebutkan banner universiti. Islam tak banner universiti tu. Islam lah bagi pendidikan. Banner pelabuhan. Islam tak tu. Islam lah tu. Banner hospital. Islam lah tu. Banner jalan raya. Islam lah tu. Buat bank. Islam lah tu. Pembangunan ni sebab Islam pun nak umatnya kaya. Islam juga nak umatnya maju. Islam nak juga umatnya ni ada harga diri. Bukan kita mengepat minta sedekah. Sebab tu kalau kita belajar sirah dulu kan, zaman Saidina Umar bin Aziz kan, kita tahu kan, sampai tak ada orang yang layak untuk terima duit daripada Baitul Mal sebab semua kaya pada masa tu. Sebab dengan kekayaan yang kita ada ni, contoh macam negeri Selangor ni, bila hasilnya banyak, hasil maksudnya banyak, ekonominya baik, pimpinan-pimpinannya baik, berani atur soal berkaitan dengan pengurusan kewangan negeri, ekonomi negeri ni, tengok 46 program Iktizam Selangor Penyayang. Ni kebajikan ni, Islam lah tu. Soal jaga rakyat ni, Islam lah tu. Daripada budak dalam perut, sebagaimana tadi disebutkan oleh Dato' Rahman. Dengan tawasnya, dengan yawasnya, dengan hijrahnya, dengan blueprintnya, dengan air percumanya, dengan bas percumanya, hadiah masuk universitinya, ambil lesen motornya, orang nak kahwinnya, dengan nak meniaganya, ada je-nya, ada air percuma, ada bas percuma. Ada 46. Dan itu saya sebutkan tadi. Tahun lepas, rakyat negeri Selangor berjumlah 6.2 juta. Tahun ni dah berjumlah hampir 7 juta. 800,000 ni datang daripada mana? Sebab itu, saya rasa anak-anak muda ni pun sebenarnya pun, dia nakkan pembangunan. Bayangkanlah kalau hari raya, pandu kereta daripada Gombak sampai ke Kota Baru. Ada yang cerita dengan saya 22 jam. Datuk, 22 jam. Apa kerjaan negeri buat? Tadi disebut oleh Dato' Rahman, hampir 52 tahun Perintah Kelantan. Itu antara benda yang saya nak bawa dalam persidangan bajet bulan 10 ni adalah saya nak minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia supaya meluluskan segera pembinaan lebuh raya daripada Kuala Lumpur terus ke Kota Baru. Ini saya akan bawa. Kalau betul ada highway daripada Kuala Lumpur pergi Kota Baru, betul-betul. Saya ingat tak sampai 4 jam tu 3 jam setengah agak itu. Ini sampai 22 jam. Yang accident. Yang berlanggar. Yang tertidur. Yang masuk gaung. Sebab soal nyawa ini juga adalah benda yang sangat dituntut oleh Islam. Jaga agama, jaga nyawa ini juga adalah merupakan perkara yang dituntut oleh Islam. Sebab itu buat jalan raya ni, tak fikir. Dulu ada satu menteri, berapa ramai menteri daripada Kelantan ni. Anu Musa berapa lama jadi menteri, betul? Saya ingat dia mula jadi menteri ni masa zaman Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Saya ingat menteri pertama daripada yang dilantik masa tu dia sebagai Menteri Belia dan Sukan masa tu. Senator tak silap saya pada masa tu. Yeah. Pembangunan, soal air pun tak boleh nak selesai.
Sampai saya tengok dekat TikTok tu ada orang buat perbandingan. Sebelah ni dia tulis, dia letak air, teh tarik. Sebelah ni dia buka pilih air tu. Air tu sama lebih kurang. Kan? Sebab itu kepada, betul lah, dia mungkin anak muda ni, betul lah. Sebab bila sebut Islam terancam ni, Datuk, jangan main-main. Dia tak semayang, dia tak zakat, dia tak haji, dia tak puasa, kan? Dia minum arak. Tapi bila sebut Islam terancam, dia pun balik. Ngasah? Ngasah apa? Islam terancam. Walaupun dia tahu contohnya macam di Selangor kan, kita tengok baru-baru ni kan, masa pilihan raya umum yang lalu ni kan, berapa kursi kita kalah. Tanjung Karang kita kalah, Sabak Bernam kita kalah, Sungai Besar kita kalah, Hulu Selangor kita kalah. Bila kita pergi, kita tanya, dia tahu kerajaan Selangor bagi macam-macam, dia tahu. Nak berniaga, ada hijrah, dia dah masuk universiti RM1,000-nya, nak kahwin ada RM500-nya, nak ambil lesen motor RM500-nya, ada bas percuma, ada wifi percuma, ada kad peduli sihat, ada je. Dia tahu. Tapi dia kata, bila sebut Islam terancam, dia kata Islam terancam, ni tak boleh. Dia kata Melayu terancam, institusi raja akan terancam, anak-anak kita di sekolah akan terancam. Sebab itu saya kata ni, tengok balik 8 bulan ni. Takkanlah dalam parlimen tu, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ubah perlembagaan negara ni menjadikan Kristian sebagai agama rasmi negara ni, takkan aku dah duduk diam. Nak ubah bahasa Melayu ni kepada bahasa Meksiko, takkan aku dah duduk diam. Aku Melayu lah. Sekian moderator. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jawapan yang terakhir tadi tu amat penting kepada kita semua, seluruh rakyat Malaysia, khususnya anak muda. Anak muda ni kadang-kadang dia dengar ada gelombang hijau, dia pun ikutlah gelombang hijau dan sebagainya. Nanti kat sini ada gelombang biru, dia pun ikut gelombang biru. Tetapi isunya ialah apabila nak mengundi tu, hati mereka ni masih lagi terbayang-bayang akan naratif Islam Melayu terancam, Islam Melayu terancam. Jadi ini menjadi satu masalah besar untuk negara kita kalau rakyat tak diberi pencerahan yang sebenar-benarnya tentang Islam itu ialah ad-din, cara hidup. Dan Islam ni bukan setakat kita nak buat semayang, solat, beribadah secara sendiri individu, bab muamalah, bab kewangan, bab ekonomi, itu semua sebahagian daripada asas kenegaraan. Jadi adik-adik dan anak-anak yang akan mengundi nanti, jangan biarkan, saya cakap banyak kali, jangan biarkan mak ayah kita yang duduk di kampung terpaksa berjuang dengan keadaan tak ada air dan sebagainya. Tapi kita yang berada di Lembah Kelang, di negeri Selangor, di Kuala Lumpur, yang hidup senang lenang, aman damai, kita ada air bersih, kita ada infrastruktur yang baik, kita nakkan kehidupan yang baik, tapi kita biarkan keluarga kita yang berada di Kedah, Kelantan, Terengganu, di tempat lain dengan serba kekurangan. Itu tidak adil pada saya sebagai seorang anak yang betul-betul bertanggungjawab. Jadi kalau kamu nak Islam, apakah kami ini tidak Islam? Apakah kami ini musuh Allah kerana hanya tidak mengundi parti PAS? Jadi jangan menjumutkan pemikiran, jangan kita mendera minda kita sendiri dengan kepercayaan karut bahawa Islam itu hanya ada dalam PAS. Selain daripada PAS, itu tidak Islam dan ini tidak menepati syariat. Dan kita balik semula dengan masalah di awal 80-an dengan pendekatan takfiri yang kita tengok diulang lagi. Macam kita kata, ada seorang ulama dia kata, kalau derma kepada PAS dalam pilihan raya, berkali-kali gandalah pahalanya berbanding dengan derma untuk bina masjid. Pada saya, jangan mengarut dengan perkara-perkara ini. Hanya untuk kamu senang lenang, senang dapat duit rakyat, senang dapat derma, kamu menjustifikasi menggunakan alasan agama untuk kesenangan peribadi. Jadi sudah-sudahlah. Tabung memali itu pun sampai hari ini kita pun tak tahu ke mana pergi. Apa dah jadi dengan tabung memali yang nilainya besar itu, iaitu kita serahkan kepada ahli PAS untuk selesaikan. Kita tak nak campur. Tetapi inilah penyelewengan menggunakan menunggang agama dan kemudian parti bersatu menunggang PAS. Saling menunggang, dan inilah yang sedang berlaku. Kita tengok kali ini, kita harap rakyat sedar. Jadi jangan nak mengajar
kami di Selangor khususnya, bagaimana nak mentadbir negeri ni kerana Kelantan Terengganu tu tak ada sesuatu apa yang boleh kita banggakan. Kalau datanglah ditakdirkan mereka menang di Selangor, saya tak tahu malapetaka apa yang akan menimpa pada rakyat negeri Selangor. Jadi kita melabuh tirai pada malam ini. Kita ucap terima kasih kepada Dato' Lokman dan juga kepada YB Sani. InsyaAllah nanti ada ruang lagi, kita akan bersama lagi. Saya tengok ramai betul yang minat YB Sani dan Lokman ni. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi. Selamat berhujung minggu kepada mereka yang terpilih sebagai calon Barisan Nasional. Kita ucap tahniah. Malam besok Parti Keadilan akan mengumumkan calonnya, kemudian nanti diikuti oleh Parti Amanah, DAP dan sebagainya. Dan hari Ahad jangan lupa mereka yang berdekatan dengan Machang di daerah Machang akan diadakan siri jelajah perpaduan madani. Datanglah beramai-ramai. Kita nak tengok bagaimana pula suasana sambutan di di Machang. Ini satu cabaran ni. Saya kalau ada peluang pun saya nak pergi tengok ni dah banyak dah kita cakap pasal Kelantan ni, nak tengok berjaya atau tidak kita merubah mindset rakyat negeri Kelantan. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kau jawab berapa puluh